Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Razak. Hari ini ada dua sesi tapi bukan satu di sini. Satu lagi kita ada grand webinar kita pada jam 8 sehingga jam 10.30 malam nanti ya. Jadi bagi mereka yang belum mendaftar, pergi dekat website XM Members Area dekat bahagian promosi tu ataupun boleh tanya dengan host kita selepas ni untuk mendaftar. Jadi sebelum masih ada tempat lagi rasanya sebelum pukul 8 malam nanti ya. Jadi petang ni topik kita kepercayaan dagangan semakan realiti. Waalaikumsalam Atirah Hakimi. Suara slow sikit, tahan sikit sebab jaga untuk malam nanti ya. Takutnya besok tak ada suara. Ni pun sebab makan ni di flame. Kalau tak tekak bengkak je rasa dia. Okey. Tapi kita akan break awal ya, 5.30 sebab saya ada mesyuarat 5.30. Tapi kita sambung balik sesi kita. Jadi setengah jam pertama ni kita akan lihat kepada pasaran, apa yang sedang berlaku dalam pasaran. Topik kita kepercayaan dagangan semakan realiti. Sebelum kita mula, saya baca penafian dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada dagangan online sesuai untuk anda dengan mengira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Tommy, hello. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu jangan menggunakan modal pada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda sesuai mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan penerangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul sahaja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan sudah buat lebih daripada 20 tahun. Jadi kita akan cover topik kita selepas kita break awal kita break 5.30. Mesyuarat meeting lebih kurang dalam 15 ke 30 minit, kalau tak lebih panjang sikit. Tapi sesi saya akan start balik selepas tu ya. Kita sedang berlaku dalam pasaran semasa. Jadi kita ada ucapan ada Fed Power semalam. Waalaikumsalam Ustaz Jebeng, yang menyebabkan kita nampak bit of volatility tapi tak ada apa yang mengejutkan daripada sudut structure. Sedikit perubahan structure dalam time frame kecil cumanya more and more evidence are showing bahawa low untuk Oktober ni dekat indeks itu adalah low selepas kenaikan pasaran the first leg selepas COVID-19 punya drop ni Jadi kita ada pergerakan pertama dan kita jangkakan bahawa pergerakan ini dah tamat Pergerakan 3 lekuk correction dekat sini dah tamat. Ingat bahawa kita masih ada incomplete sequence Ini masih lagi tak lengkap daripada sudut Fibonacci extension. Kawasan ni adalah 100% ke 1618 Kawasan ni adalah 618764. Menarik kan? Saya pun tak tahu kenapa benda ni berlaku kan Natira. Kalau perasan banyak benda ni berlaku dekat chart correction dia habis dekat 618764 ataupun bila berlaku extension pun berlaku macam tu 618764 dia akan buat pullback, lepas tu naik balik. Perasan tak benda ni Ustaz Jebeng, Kimi? Jadi kalau dia 12 dia pun akan pullback daripada area 618764 tu. Tak tahu kenapa. Okey, so semasa kita ambil view yang hijau ni, tapi saya tak dapat nak nafikan bahawa yang merah ni boleh berlaku. Yang merah ni boleh berlaku untuk melengkapkan 3 yang lebih besar. Ni 3 yang lebih besar macam ni. Dalam ni adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Melengkapkan sebagai apa dia? Sebagai satu diagonal sekarang yang react pun 618764 yang daripada sini daripada sini. Kita ada US 100 yang lengkap. Maksudnya kalau kita tengok US 100 ni, US 100 ni level sini adalah 100%. Kalau dia merupakan zigzag, dia boleh lengkap dekat sini. Maksudnya ini, lepas tu dia boleh turun ke bawah. Ini sebagai A,
B dan C. Dia boleh buat benda tu. Ini 1, ni 2, lepas tu kita ada diagonal 3, 4 dan 5. Kalau ini berlaku, itu adalah US dollar punya strength. Jangan. Itu adalah US dollar punya strength. Yes, dead correlation. Jadi itu yang continuation ataupun dia reversal. Sama ada dia buat 1 2 1 2. Okey, 1 2 1 2 6 1 8 7 6 4 ya. Sama ada dia buat ke bawah ataupun daripada situ dia akan buat ke atas. Bila pullback daripada 618 ni. Ya, jadi situ yang continuation ataupun reversal. 618764 ya. Lazimnya lah, kalau tak pun 100%. Yang tahu 618764 tarikh-tarikh tu dia akan sampai satu Fibonacci punya area. 618764 ataupun 100 ke 1618. Tapi tak tahu whether dia akan, kita tahu dia akan berlaku something. Tu dekat H4 lah. Okay, so sebab itu jangan kejar kat atas ni dah. Untuk indeks, dalam erti kata lain, jangan kejar indeks di atas ni. Ya. Saya boleh lengkapkan di sini sebagai 1 2 3 4 5 kita extend. Faham tak? 2 ni dah berlaku. Kita sekarang ni dalam 2. Okey, sebab tu jangan don't kejar indeks kat atas ni. Tapi kalau dia pullback ya, pullback daripada low ini, pullback daripada low 2 ni, maksudnya anda nampak reset ya. Di sini berlaku reset. Ingat, merah adalah daily. Pergi dekat daily, anda nampak berlaku reset. Ya, sini berlaku reset. Dan itu lekuk 2 ni. Situ tempat entry. Okey, situ tempat entry. Seperti Kimi sebut tadi, area ni pun menarik ya. Sebab di situ adalah 618764. Kenapa benda ni berlaku saya pun tak tahu. 618764. Kenapa saya tak tahu? Okey, kita expect satu pullback, lekuk 2 tu ya. Jadi kat sini nanti baru kita trade lekuk 2 ni. The better that one adalah UK 100. US 500 ada setup H4. Saya dah letakkan bullish sequence H1. Saya dah letakkan bullish sequence yang nampak hijau ni ya. 2 ni dah ada. Daily belum. Daily sequence dia adalah bila break atas ini. Then baru kita ada ni break ya. Then baru kita ada bullish sequence dekat daily. Tetapi ini adalah momentum daily. Nak tahu momentum daily tak momentum daily, anda tengok kepada reset. Tu guna color merah tu ya. Okey, itu adalah untuk US 500. US 30 ini tak ada, perasan tak? Ini tak ada bullish sequence. Ini sideway. H1 tak ada, saya tak letakkan. Jadi US 30 letak tepi dulu. Ini the whole thing ni tak ada break high, tak ada break low. Dia adalah low, high, higher low. Tak ada apa. Ni tak break. Ni sini tak break ya. Ni tak break. Jadi dalam erti kata lain, pasal structure ini sideway. Dalam erti kata lain, ini dah boleh lengkap. Faham tak? Satu ni boleh lengkap di belakang ni. Satu ni di sini.
Kita sedang buat A, B dan C. Okey, sini 3 lekuk. 1, 2, 3. Faham? Dalam erti kata lain, saya tak tukar dia macam tu. Kita masih lukis ke atas sebab tak ada bukti dia menunjukkan benda tu. Ni tengah buat 3, 3, 3, 3, 3. So kita expect satu pullback, lepas tu naik ke atas balik. Ataupun pullback berkenaan dah berlaku. US 100 structure ini, kalau ikut ni, dia tak ada incomplete sequence. Faham tak? Dia tak ada incomplete sequence sebab dah sampai 100%. Apa yang ada incomplete sequence? US 500. Maksudnya dia tak sampai 100% lagi. Low, high, higher low, higher high. Dekat sini dah sampai 100%. Kita incomplete. Daripada sudut Fibo-nya dia lengkap. Lekuk 3. Faham tak kenapa? Dia boleh jadi lekuk 3. Ingat, target kita untuk lekuk 3 100%. Ingat tak Ustaz Jebel? Jadi 4. Kalau dia lebih 1618, then anda boleh trade lekuk 4. Tapi ini ngam-ngam sampai 100% pullback. Kita tandakan 1, 2, 1, 2. Boleh tak dia jadi 3, 4, 5, lepas tu reverse. Boleh kan? Dalam ni pun ada separation. Maksudnya kita boleh lukis sebagai lekuk 3. Dalam ni pun ada separation. Dalam ni pun ada separation. 3 biru. Empat. Besar. Okey, jadi itu kat situ tak ada apa. So, US 100, saya letakkan bullish sequence sebab dia ada low, high, higher low. Tetapi, kalau anda agresif, anda boleh trade. Better adalah US 500 sebab 618764 sahaja. Faham cara dia? DEX pun sama. Kita ada bullish sequence dekat H1. Saya dah letakkan hijau ni. Dekat daily, dia tak break high ini. Dia tak break lagi. Tapi ini 618764. Kenapa? Saya pun tak tahu kenapa. 618764. Kita expect pullback lekuk 2. Jadi kalau nak trade yang ini dekat H4. Bila dekat daily ni, reset full. Okey, DEX. Jadi H4 dia anda boleh trade. Saya pun nak letak, ada hijau dia. Menyorok kat situ. Ada kat sini. Okey, against low ini tu yang guna saya letakkan invalidation tu, against low 2 ni. Boleh? Sama juga UK 100. Samalah, pilih US 500 ke, UK 100 ke, ataupun apa dia? Satu tadi, DEX tadi, GER 40. Ni pun sama. So kita masih katakan kita dalam lekuk 3 semasa. 1, 2, 3, masih 3. So belum ada apa lagi. Ini daily punya reset nanti. Daily punya reset nanti kita boleh trade. Maksudnya sini akan buat macam ni. Anda tunggu RSI ni break. Dan itu lekuk 2. Sama juga. Kalau saya akan trade Europe Index, bukannya US Indices. Faham? Saya akan trade Europe Indices. Tahu tak kenapa? Sejak daripada 2008, kita pernah ceritakan benda ni dulu. Ni US 500. Ini UK 500. Okay. Ini adalah, kita
kita buka SPX dan kita buka kepada apa dia? Kepada GER 40. Bukan ni. Kepada FTSE. Dari 2008. Saya dah tengok sampai 2008. Apa yang sampai 2008? Tak ada. Apa dia punya coding? FTSE 100 daily. Ada tak sampai yang 2008? Wassalam. Bukan. Selepas housing bubble. Kita ambil GER 30 yang lama lah. Ni yang lama Okey. Selepas housing bubble 2008. Kita tengok ada tak lebih panjang daripada tu. GER 40 ni lagi dah tak panjang. Sebab ni baru. Apa? GER 30 satu je dekat sini. GER 30 Blackpool. Tak ada yang lagi panjang. Sekejap saya buka yang besar dia. Indices. Alah, saya dah delete rasanya. Okey, ni dia. Russell Dex. Punyalah kepala demam kan. Dia tak fikir pun. Bukan cerita Brexit, ni cerita recovery Recovery selepas housing bubble. Okey, tengok ni daripada sudut ratio. Kalau nak trade, anda trade, tanya Kimi, saya suruh dia buat komponen untuk DEX sebab saya akan lebih fokus portfolio saya kepada Europe punya saham instead of US punya saham. Okey, ini adalah kepada DEX sejak daripada recovery untuk housing bubble. Okey, dan sekarang ni kita ada kejatuhan kepada COVID-19. Okey. Anda tengok daripada sudut ratio dia kepada sini dan kepada sini. Kita pernah ceritakan benda ni kalau tak silap saya. Okey, itu satu. Lepas tu kita tengok balik kepada atas lagi. Ini masih banyak catch up lagi 200%. Hang tuah mana pakai cool fever. Faham? Ni masih ada room untuk pergi. Ini basically dia dah pergi banyak. Dalam arti kata harga, fikirkan harga. Fikirkan dalam arti kata ni yang atas ni masih dan kita ambil daripada kosong dia kepada peak housing recovery balik. Di sini masih banyak. Basically dalam daripada sudut harga lain lah. Ini sama juga macam
gold dengan silver. Tengok ni sama juga daripada sudut gold dengan silver. Gold ini silver. Gold ada gold sampai ini. High di sini. Silver belum break. CD rosak. Alamak. Dia ni pun stuck. Rupanya. Tak apa, kita sambung cerita ni Sebelah start. Okey. Nampak? High yang sama, low yang sama. Dan kalau saya masukkan satu lagi benda dekat sini, iaitu gold silver ratio. Okey, gold di depan, silver di belakang. Anda rasa ni nak pergi mana? Anda rasa ni nak pergi mana? Ambil 1 month. Okey. Cat yang sama. Kenapa dia lari sana? Okey. Ni gold dengan silver ratio. Ni daripada low yang tadi tu. Okey. Dan kalau anda ambil benda ni, Fibonacci extension, ini dah cecah 100%. Faham tak? Ni dah sampai 100% dia. Masih stuck Sekarang saya nampak dah okey dah kan? So next few months ini anda nak lukis ke atas ke ataupun ke bawah? At least 3 lekuk di sini. Basically gold dan silver ratio, ekonomi bagus, ratio dia pergi mana? Ekonomi tak bagus, ratio ni pergi mana? Secara amnya lah, kita ambil secara amnya. Ini peak semasa COVID-19, March. Okey. Lepas tu kita ada rate lepas tu kita ada ekonomi recovery, nampak? Ekonomi start kuat. Gold silver ratio jatuh. Kita ada US dollar punya ni. Start daripada March dan ni. Dan selepas tu daripada sudut teknikalnya senang cerita. Sudut teknikalnya ini 5 lekuk. Sini kita ada 5 lekuk. Faham? Sini kita dah ada complete. So di antara dua ni, gold atau silver, kalau nak beli, I would go for silver instead of gold. Faham tak maksud saya? Ratio gold dengan silver, sebab penggunaan silver dalam industrial, okay?
boleh baca lebih banyak. Itu semua dalam baby pips tak silap saya. Ada ke tak? Gold dengan silver ratio. Kalau tak silap saya lah. Faham tak? Tapi daripada sudut teknikalnya, at least kita ada benda ni. At least testing low ini. Dan ini disebabkan oleh silver yang naik lebih laju ni. Gold ni dah peak. Faham tak? Sama macam US 500 tadi. US 500 banding dengan DAX. DAX banyak lagi room nak pergi. Banyak lagi room nak pergi. Tapi ini untuk bagi mereka yang simpan lama. Ini monthly chart. Bukannya ni, kalau the result investment is better untuk membeli silver berbanding dengan gold. Faham? Investopedia. Okey, kita terpaksa break sebab saya ada meeting 5.30. Kita akan sambung cerita ni. Simpan soalan anda. Sementara tu daftar dulu bagi mereka yang tak mendaftar, belum mendaftar lagi untuk kita punya grand webinar sebelah malam nanti. Jadi kita break dahulu dan kita sambung balik selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sekali lagi. Maaf tadi saya ada meeting sekejap. Tak sekejap juga, rupanya lama juga. So kita sambung kepada topik kita, pilihan dagangan semakan realiti, dan kita sambung perbincangan kita mengenai analisa pasaran bit more seperti yang kita sentuh sebelum kita break tadi mengenai pergerakan gold silver. Berdasarkan gold dan silver ratio, kita jangkakan at least pergerakan sekarang ni akan melakukan ke bawah. Ni dekat monthly chart. Kita jangkakan bahawa pergerakan, maksudnya silver lagi banyak bergerak berbanding dengan gold. Jangkaan berkenaan lah. Itu yang kita jangkakan. Sebabnya struktur di sini struktur di sini merupakan struktur motif, diikuti oleh satu struktur korektif, dan kita jangkakan struktur motif balik. Itu kali. So antara gold dan juga silver lebih daripada gold. Sebab itu saya lebih minat silver berbanding dari sudut struktur harga dia. Okey, itulah gold dan silver ratio. Jadi bermaksud saya jangkakan silver has a lot of catching up to do, manakala gold naik ke atas, bukannya gold sell, tetapi pergerakan dia lebih perlahan berbanding dengan silver. Sebab apa saya tunjukkan benda ni? Sebab kita lihat benda yang sama di sini. Ni US 500. Ini kepada GER UK 100. Contoh. Okey, UK 100 kita ambil yang mana? Ada yang saya dah lukis. UK 100. Okey. Kita melihat kepada yang sama. Alamak. Stuck have a bit delay. Dekat saya mungkin connection saya. Okey, tak kisah, kita continue je dah. Yang sama. Jadi kalau nak simpan lama, UK 100, ingat tak tadi macam gold dengan silver, ini basically macam silver. Ini gold. Ini bagi mereka yang simpan lama. Ini simpan lama. Ini bagi mereka yang trade. Faham tak? Bagi mereka yang trade. Jadi kalau trade, anda trade yang ini.
bila berlaku pembetulan kepada low di sini, untuk UK 100, anda cari untuk trade. Tapi bagi mereka yang nak pegang lama, US lama, I'm talking about setahun, 2 tahun. Tapi kalau anda nak pegang lagi lama, DAX tadi, itu bagi mereka yang nak pegang satu instrumen bertahun-tahun. Itu position trade. Faham? Okey, kita sekali imbas sebelum kita masuk topik kita. Daripada sudut pergerakan pasaran UK 100, tunggu dia punya retracement ini masih ke atas. Kita jangkakan masih lagi melengkapkan pergerakan ke atas. DAX sama, US 30 pun sama, dijangkakan melengkapkan pergerakan ke atas. US 500 sama. Itu bermakna untuk Spain 35 pun sama. So pullback daily baru start trade. Dan kita nampak yen pair tak berjalan. Nampak? Indeks ke atas, yen pair ke bawah. Jadi itu dinamik apa? Nampak? GBP US dollar. AUD JPY tak ke mana? Okay. Dolar dan masih dolar dan the whole thing. Dan satu lagi kekuatan dolar, one more, kekuatan dolar barulah, dan kita jangkakan untuk indeks start jatuh. Benda sama lah. Boleh tak jauh lagi? Tak jauh lagi. AUD US dollar semua ni sama. Sekejap saya tengok ada apa-apa lain. Gold nanti sama ada dah lengkap ataupun one more high. Silver saya tak dapat lengkapkan dia dekat sini, lepas tu jatuh tau. Wassalam tu. Sebab kalau gold jatuh daripada sini, sini A, B dan C, ini Y, sini B, cuma sini je. Ini 2 ataupun B dia. Nampak tak? Kalau kita nak jangka B, kita akan jangka B 38.2. Ni 23.6 pun tak sampai. Boleh tak? Boleh. 14.6 boleh. Tapi secantiknya adalah benda ni. Okey, jadi kalau nak analisa, kita kena analisa macam ni. So, gold kat sini tak lengkap di sini. Kita akan jangkakan ini sebagai W kecil, X, lepas tu W, X lagi, Y. Baru dia jatuh. Apa pun, jangan trade gold. Not the time. Anda tunggu bearish apabila bearish tu pullback. Ini adalah pullback dekat gold yang sama. Bila indeks buat lekuk 2, anda rasa ni ke mana? Sama, ke bawah. Boleh? Cari peluang untuk bearish di sini. Okay, bagi mereka yang terlepas membeli di sini, cari peluang untuk membeli bearish. Saya tak nampak dia balik price itu lah. Saya tak nampak dia nak balik. Kalau dah sampai situ dan pergi, dia tak akan balik dah. Okey, minyak yang sama, kita jangkakan dia will be lekuk 2 apabila indeks membuat pembetulan. Itu untuk minyak. Dan copper pun yang sama. Copper tak perlu buat benda ni. Copper boleh habis di sini. Kita jangkakan benda ni, so kita jangkakan US dollar dan indeks. Euro AUD kita lengkapkan. Kita lengkapkan W di sini. Tapi ini boleh ke bawah. Kimi. Ini boleh jadi 1, 2, 1, 2, lepas tu turun ke bawah. So kalau anda ada position di sini, anda tak keluar.
alihkan stop loss, manage, keluar separuh, biar. Sebab ia tak perlu buat benda ni. Ataupun X ni habis sini. Faham? Okey, sama dengan GA. Kita sudahkan. Kalau GA ni break, kita akan tukar benda tu. Sebelum ni kita letak A sini. Sini B. Sini 1, 2, 1, 2. Boleh tak dibuat macam tu? Boleh. Pecut. Okey. So, kalau anda dah ada posisi ataupun di sini, jangan keluar. I don't want. Euro GBP ini dijangka lengkap. Jadi bila US dollar start lemah, bila ini start naik. GBP NZD last kali ini dah 1, 2 dan kita jangka akan buat 3. Jadi itu adalah GA tadi naik ke atas. Saya lukis GA ni sebab GN. Satu kita mungkin habis. Ni satu lagi ke bawah, lepas tu naik ke atas sebab GN. Okey. So ikut sesi pada malam nanti grand webinar kita, anda boleh daftar dekat bahagian members area. Anda promosi, kita akan ceritakan lebih banyak lagi mengenai dinamik pasaran serta outlook pasaran semasa. Sekali lagi basically sama seperti yang kita bincangkan sekarang lah. Okey, jadi kita masuk ke topik kita. Tak ada masa, kita ada lebih kurang lagi setengah jam, iaitu kepada kepercayaan dagangan